Isu kluster Mahkamah Binatang, UMNO desak Muhyiddin ambil tindakan. Isu Parlimen bersidang, Muhyiddin ingkar titah agung. Guna dana kuan beli vaksin, Kerajaan PN jarah simpanan Malaysia. Zahid atau Ismail Sabri, penentu hala tuju UMNO. Parlimen telah menyokong penubuhan Perikatan Nasional pada peringkat awal bagi memastikan Presiden BBM diangkat sebagai Perdana Menteri. 6 ahli Parlimen yang juga menyokong bajet 2021 dengan undian 11/108. Jika 6 orang ini tidak menyokong, daripada 111 hanya tinggal 105 saja undi, dan secara automatik Kerajaan Perikatan Nasional akan gugur pada Disember 2020. Oleh itu saya ingatkan agar saudara Muhammad Faiz jangan kurang ajar dan biadab, dan jangan lupa jasa-jasa mereka. Oleh itu saya rasa eloknya PBM mengambil tindakan disiplin terhadap kenyataan beliau bagi menghormati sokongan UMNO membolehkan penubuhan kerajaan campuran. Pemimpin UMNO hari ini mendesak pucuk pimpinan bersatu yang diketuai Muhyiddin Yassin supaya mengambil tindakan tegas terhadap kebiadaban ahli majlis pimpinan tertingginya Muhammad Faiz Naaman yang mendakwa kluster mahkamah sebagai binatang politik. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Arman Azhar Abu Hanifah berkata, kenyataan Faiz itu secara terang-terangan ditujukan kepada pemimpin UMNO walaupun ia tidak menyebut nama secara jelas. Kalau pemimpin mahkamah ini tidak menyokong Kerajaan Perikatan Nasional, tidak mungkin Presiden Bersatu menjadi Perdana Menteri, dan 6 ahli Parlimen UMNO ini, kluster mahkamah juga menyokong bajet 2021 dengan undi 111-108. Sekiranya pucuk pimpinan bersatu tidak mengenakan sebarang tindakan terhadap Faiz, ia secara tidak langsung mengizinkan kenyataan itu. Jika 6 orang ini tidak menyokong daripada 111, hanya tinggal 105 undi dan Kerajaan Perikatan Nasional telah jatuh sejak Disember 2020 lagi. Tapi mereka sokong ini menunjukkan betapa besar hatinya pemimpin UMNO untuk menghormati kerjasama politik dalam Perikatan Nasional. Kita minta kepimpinan bersatu ambil tindakan jika mereka hormati sokongan yang diberikan oleh UMNO. Kalau tiada tindakan, bermakna mereka tak hormat sokongan UMNO kepada Kerajaan Perikatan Nasional, kata beliau kepada pemberita ketika hadir menyerahkan memorandum di Ibu Pejabat Bersatu. Arman turut memberikan tempoh sehingga mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO pada 25 April untuk Faiz dikenakan tindakan. Dibinta mengulas laporan polis yang dibuat Faiz terhadapnya semalam berhubung dakwaan menyiarkan tangkap layar hantaran di Twitter dengan memaparkan nombor telefonnya secara terbuka. Arman berkata pihaknya bersedia berdepan tindakan polis kerana yakin berada di pihak yang benar. Pemimpin UMNO tak takut dan tak gentar dan beliau Faiz kena bertanggungjawab atas laporan polis beliau. Cuba lihat di Facebook beliau. Semua kenyataan beliau ada nombor telefon beliau yang disebarkan sendiri. Katanya sambil menyifatkan Faiz sebagai pemimpin tidak matang atau bodoh dalam berpolitik. Sebelum ini Faiz dilaporkan berkata, selain ancaman wabak penyakit berbahaya, kluster mahkamah adalah binatang politik yang mempergunakan ketuanan Melayu untuk kepentingan peribadi. Beberapa hari kemudian beliau menjelaskan kenyataan mengaitkan kluster mahkamah itu dengan pemimpin parti politik tertentu hanyalah spekulasi. Beliau menepisnya sebagai tafsiran masing-masing kerana beliau tidak menyebut nama mana-mana individu atau parti politik ketika menggunakan istilah itu. Kenyataan Faiz itu dibidas Arman yang mengibaratkan Faiz sebagai anjing salakan politik bersatu. UMNO terus mempersoalkan kemampuan Kerajaan Perikatan Nasional menangani wabak penyakit berbahaya dan mencadangkan Yang di-Pertuan Agong memanggil sidang Parlimen segera tanpa menunggu nasihat daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Presidennya Ahmad Zaid Habidi berkata darurat diisytiharkan 12 Januari lalu untuk membendung penularan wabak itu, tetapi selepas hampir 4 bulan, kadar jangkitan masih tinggi. Bukankah baginda bertitah supaya proklamasi darurat digunakan sebagai langkah proaktif membendung wabak penyakit berbahaya? Adakah ini bermaksud Kerajaan Perikatan Nasional telah gagal dalam melaksanakan titah Yang di-Pertuan Agong tersebut? Zaid berkata, Kerajaan Perikatan Nasional tidak boleh lagi menggunakan darurat sebagai alasan untuk menghalang Parlimen bersidang kerana Agong sebelum ini menyatakan Parlimen boleh bersidang semula walaupun semasa darurat. Jika kerajaan sudah ketandusan daya dan idea, maka usaha membendung wabak penyakit berbahaya wajar diserah semula kepada Parlimen.
Di Parlimen, input daripada semua pihak akan diperhalusi, suara serta pandangan rakyat akan didengari, kata beliau dalam catatan di Facebook. Susulan kes wabak penyakit berbahaya semakin menokok dan lebih banyak sekolah terpaksa ditutup akibat wabak itu. Beliau kesal kerana Muhyiddin masih belum menasihati pihak istana mengenai tarikh untuk Dewan Rakyat bersidang semula. Mungkinkah Agong boleh terus saja memanggil sidang Parlimen tanpa nasihat daripada Perdana Menteri? Jika boleh begitu, adalah lebih baik kerana rakyat dan negara tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak menentu. Selasa lalu, Pejabat Kesihatan Daerah Petaling mengarahkan penutupan 19 sekolah di Selangor selepas kemunculan kluster wabak penyakit berbahaya. Timbalan Menteri Pendidikan Mah Hang Sun dilaporkan berkata, sekolah yang disahkan mempunyai satu kes wabak penyakit berbahaya perlu ditutup sekurang-kurangnya 2 hari. UMNO dan Amanah membangkitkan kebimbangan mereka berkaitan penggunaan dana kumpulan Wang Amanah Negara atau KWAN untuk membeli pelindungan wabak penyakit berbahaya. Selepas DAP, perkara itu dibangkitkan oleh Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan anggota Jawatankuasa Amanah Faiz Fazil. Muhammad bertanya, kenapa tiba-tiba kerajaan memerlukan dana KWAN walaupun tambahan peruntukan program pelindungan wabak penyakit berbahaya nasional ditambah ke RM5 bilion telah pun dibuat sebulan lalu. Dia menegaskan KWAN yang ditubuhkan 30 tahun lalu adalah untuk kepentingan generasi masa depan, memandangkan sumber semula jadi negara semakin susut. Persoalannya, wajarkah Kerajaan Perikatan Nasional mempertaruhkan kesejahteraan generasi akan datang serta kelangsungan masa depan mereka tanpa meneroka pilihan lain terlebih dahulu? Soalnya, pada 21 April lepas, kerajaan meluluskan undang-undang untuk menggunakan dana KWAN untuk perolehan pelindungan dan perbelanjaan berkaitan program imunisasi kebangsaan yang dilakukan melalui pewartaan Ordinan Darurat Kumpulan Wang Amanah Negara Pindaan 2021. Sementara itu, Muhammad berkata kerajaan boleh tawarkan pelindungan percuma kepada mereka yang tidak mampu sahaja. Bagi yang berkemampuan pula, mereka boleh membayar mengikut kadar harga pasaran. Mungkin situasi ini bukan pilihan yang terbaik, tetapi ia pasti lebih baik dari memperjudikan masa depan generasi akan datang, katanya. Sementara itu, Faiz yang juga adun permatang pula menyifatkan tindakan kerajaan sebagai manipulasi proklamasi darurat dan penggantungan Parlimen. Katanya KWAN penting sebagai sokongan fiskal masa hadapan apabila sumber asli seperti petroleum pupus. Jika kerajaan boleh membayar gaji begitu banyak Kabinet Besar Kerajaan Perikatan Nasional yang dilihat gagal, sudah semestinya kerajaan boleh mencari dana tambahan tanpa menjarah simpanan masa hadapan, katanya dalam kenyataan. Faiz berkata, setakat 2018, nilai KWAN hanya RM17.4 bilion dan Petronas menjadi penyumbang tunggal. Amount itu, katanya, jauh lebih kecil berbanding sumbangan Petronas RM1.2 trilion setakat ini ke dalam kantung kerajaan Malaysia. Malah ia jauh berbeza jika dibandingkan KWAN Oil Trust Fund Norway yang antara terbesar di dunia dengan anggaran $1.2 trilion setakat 2020. Ada anggaran kerajaan yang mengatakan rizab petroleum akan pupus seawal 2029 jika telaga baru tidak ditemui. Kerajaan sepatutnya meningkatkan nilai simpanan KWAN dan bukannya membelanjakan simpanan masa hadapan tersebut. Penggantungan Parlimen telah memudahkan Kerajaan Perikatan Nasional menukar undang-undang sewenang-wenangnya tanpa proses semak imbang oleh ahli Parlimen yang dipilih rakyat, katanya. Pertembungan antara Kem Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada mesyuarat Majlis Tertinggi UMNO minggu ini bakal menentukan hala tuju dan nasib parti pada pilihan raya umum ke-15 kelak. Pensyarah kanan Kolej Undang-Undang Pengajian Kerajaan dan Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, Kamaruzaman Yusof berkata, mesyuarat MT UMNO itu juga sangat penting kepada semua pihak, sama ada Perikatan Nasional, Barisan Nasional atau Pakatan Harapan untuk mencatur strategi dan gerakan menjelang pilihan raya nanti. Oleh itu, siapa yang bakal menang, sama ada Kem Zahid atau Ismail Sabri, akan mencorakkan senario dan kesan paling besar untuk PRU15 kerana ia juga akan menentukan pihak mana yang akan menguasai parti termasuk melalui pemilihan parti. Dalam masa sama, kalaupun Kem Zahid menang dan keputusan dibuat supaya ahli Parlimen UMNO menarik diri daripada kerajaan secara serta-merta, Kerajaan Perikatan Nasional tetap tidak akan tumbang. Ini kerana faktor darurat yang sedang berkuat kuasa sekarang menjadikan sebarang tindakan penarikan diri ahli Parlimen sekarang menjadi tidak bermakna sehinggalah berakhirnya tempoh pada Ogos nanti, katanya dalam satu kenyataan. Sebelum ini, desas-desus mesyuarat MT UMNO dijangka berlangsung hujung minggu ini dikatakan menjadi penentu kelangsungan parti itu menjelang PRU15. Ahmad Zahid juga difahamkan akan menangguhkan pemilihan parti itu semaksimum mungkin sehingga 18 bulan. Jika pemilihan UMNO ditangguhkan, pertembungan sekurang-kurangnya 3 penjuru antara Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan dikatakan tidak mustahil berlaku. Dalam pada itu, Kamaruzaman menjangkakan bahawa hanya sebahagian
sekian sahaja daripada ahli Parlimen UMNO yang akan akur seandainya keputusan MT menarik sepenuhnya sokongan mereka kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Terdapat juga kemungkinan yang tinggi bahawa sekiranya ahli Parlimen UMNO menarik sepenuhnya sokongan mereka kepada Kerajaan Perikatan Nasional sekarang, maka akan muncul konfigurasi dan penjajaran baru dalam dunia politik tanah air yang bakal menyaksikan ahli Parlimen yang berada di luar daripada Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini menyertai mereka. Ini kerana perkara utama yang menghalang ahli Parlimen ini daripada menyertai Kerajaan Perikatan Nasional adalah kewujudan kluster Mahkamah UMNO. Jadi bila kluster ini tiada, maka akan terbukalah ruang untuk mereka menyertainya dalam keadaan paling negatif sekalipun, di mana tiada ahli Parlimen yang berada di luar daripada Kerajaan Perikatan Nasional sebelum ini menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Ia dijangka masih boleh bertahan sebagai kerusi minoriti kerana ketiadaan mana-mana pihak lain yang mampu memperolehi kerusi melebihi kerusi milik Kerajaan Perikatan Nasional, ujarnya. Oleh itu tegasnya MT UMNO dinasihatkan agar lebih berhati-hati dalam membuat apa-apa keputusan politik yang besar dan seboleh-bolehnya hendaklah mengasaskannya kepada kajian terperinci terlebih dahulu bagi memastikan ia tidak menikam semula parti itu pada masa akan datang.